kita dalam sembahyang ini, yakni melihat ke kanan dan melihat ke kiri. Oleh sebab itu juga sunnatlah dalam sembahyang kita itu jangan sampai di hadapan kita ada sesuatu yang boleh mengganggu pandangan kita. Sesuatu yang luar biasa ataupun sesuatu yang kalau kita pandang akan menarik perhatian kita. Jangan ada di hadapan macam itu. Ya. Hadis yang berikutnya itu katanya ada menerangkan perkara ini. Wa bi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Sufyan an Zuhri an Urwah an Aisyah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fi qamisatin laha alam faqala shaghalani a'lamu hadhihi idhabu biha ila Abi Jahm wa'tuni bi ambijaniyah. Telah berkata al-Imam al-Bukhari, telah cerita kepada kami Qutaibah, katanya telah cerita kepada kami Sufyan dari Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, bahwasanya Nabi SAW telah sembahyang ia pada satu tikar yang ada a'lam, ada gambar-gambar, macamlah barang contohnya macam tikar sembahyang kita sekarang ni. Ya, ada merah biru, ada gambar masjid tu, gambar masjid ini, gambar bintang, gambar macam-macam. Maka Nabi SAW berkata, ini telah mengacau saya. Gambar-gambar ini telah mengacau saya. Bila Nabi lepas semayang, Nabi kata, ini gambar-gambar telah mengacau saya. Bawa ini ya kepada Abi Jahm. Abi Jahm ni orang ada hubungannya dengan tenun, dengan jahit ya. Kasih dia ini, minta saya satu kain dia itu, maknanya yang tak ada apa-apa gambar. Itu ambijaniyati Abi Jahm, maknanya tak ada sesuatu yang mengganggu. Dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahawa makhluk sembahyang sama ada di atas tempat sujud yang kita nak lihat itu, atau di depan kita sesuatu yang boleh mengganggu pandangan kita, yang boleh memisungkan kita. Jadi konsentrasi kita sudah terganggu. Inilah pencurian syaitan yang dibuat ya. Dan ini berlaku pada Nabi SAW ini. Jadi orang kata kalau itu Nabi pun begini juga. Tapi kita ambil kesimpulan bahawa ini untuk pengajaran bagi kita. Ya, pengajaran bagi kita. Oleh sebab itu kalau boleh sembahyang kita, tempat sembahyang kita tu tak ada apa-apa gambar-gambar yang mengacau. Ya. Jadi macam mana dengan sejadah kita sekarang ni? Ya. Kalau sejadah kita sekarang ini pun kita kata yang asalnya makruh. Ya. Tetapi oleh sebab benda ni sudah menjadi kebiasaan, maknanya kita sudah tak taruh lagi pandangan kita di situ. Ya tidak? Kita tak perhati lagi sebab sudah semua sama saja. Bolehlah. Sebab hukum-hukum ni bergantung pada sebab. Tetapi kalau ada satu sejadah yang luar biasa, yang baru, yang cantik, yang indah apa semua, kita pun kata wah ini berbeza daripada yang lain. Kita pun asyik tengok kat situ, makruh. Tutup dengan sesuatu yang putih. Yang tak ada apa-apa. Kalau takut makruh. Tapi kalau macam ini dah biasa. Ya, biasa. Sebab ini berlaku. Dan sembahyang anak saya di rumah masa tu. Ya. Pakai sejadah macam ni lah. Ada dua gambar. Satu gambar ada satu yang Kaabah sebelah, makam Nabi sebelah. Ya. Kan ada sejadah yang macam tu. Jadi lepas sembahyang tu senang dia, anak saya tanya, dia bilang, apa punya tikar sembahyang tu? Dia bilang Kaabah sebelah kanan. Ya. Masjid Nabi sebelah kiri, saya punya ni terbalik, dia bilang. Dia rupanya dia sembahyang, dia perhati gambar dia dengan gambar saya punya sejadah. Dia tengok gambar. Dia bilang kau sembahyang sebab makruh. Saya pun perhati memanglah. Yang itu sebelah kanan dengan sebelah kiri. Yang tempat ini berbeza sikit. Jadi itulah kau sembahyang makruh lah. Ya, kau punya pandang ni semua dia pandang, tengok gambar ini, tengok gambar itu, dia makruh. Yang kita ni kan tak perasan lagi. Jadi kalau orang itu mengganggu dia perkara ini, elakkan. Oleh sebab itu ada setengah orang bila sembahyang, dia taruh sesuatu yang putih atau yang apa, jangan mengganggu. Tetapi alhamdulillah lah kita sekarang ni tidak terganggu dengannya. Dan jangan juga mengganggu apa yang di hadapan kita. Oleh sebab itu makruh meletakkan sesuatu ukiran yang pada paras pandangan mata yang bersalah. Atas tak apa. Sebab kita makruh tengok atas. Tapi kalau atas cantik pula, wah ini masjid baru, lebih ukuran, semua kita bersemayang tengok, itu makruh lah. Babun
hal yaltafitu li amrin yanzilu bihi aw yara syai'an aw busaqan fil qiblah. Faqala Sahlun iltafata Abu Bakar radhiyallahu anhu fara'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini bab menerangkan boleh ke tidak dia berpaling kerana satu perkara. Tadi dah dikatakan dalam hadis itu bahawa berpaling itu makruh. Ya, melihat ke kiri ke kanan itu makruh. Itu pencurian, syaitan mencuri dari sembahyang kita. Ya, untuk merosakkan sembahyang. Dia curi dari sembahyang kita itu maksudnya apa? Dia nak kurangkan sembahyang kita. Dia pun tak ada faedah apa-apa dari sembahyang kita tu. Tapi dia nak mengurangkan sembahyang kita, fadilat sembahyang kita. Nak dikurangkannya lalu ditariknya pandangan kita kepada yang lain. Dan Nabi SAW juga telah menunjukkan dalam satu hadis, tak mahu Nabi sembahyang atas satu sejadah yang ada gambar-gambar dan sebagainya. Ya. Kemudian ini hadis yang berikut, apakah berpaling itu tak boleh langsungkah? Atau makruh teruskah? Tidakkah ada kecualinya? Hadis ini akan menerangkan kecualinya. Ya, sebab ada perkara-perkara, ada masa-masa kita perlu berpaling. Ya, hal yaltafitu li amrin yanzilu bihi. Bolehkah seseorang itu berpaling kerana satu peristiwa berlaku pada dirinya atau satu kejadian di hadapannya yang memerlukan dia berpaling? Aw yara syai'an aw busaqan fil qiblah. Atau dilihatnya ada sesuatu di hadapan dia itu di kiblat dia itu. Atau ada apa air ludah atau ingus atau apa di kiblatnya. Dia nampak, dia tengok, kemudian dia nak elak, ya. Ini semua berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa Nabi sallallahu. Dan ditambah pula oleh Sahal, Sayyidina Abu Bakar bila sembahyang dia berpaling, dia nampak Nabi SAW keluar. Masa Abu Bakar jadi imam, Nabi sakit. Ya tak? Abu Bakar jadi imam menghadap kiblat. Langsung Nabi SAW keluar dari biliknya. Jadi Abu Bakar nampak, berpaling dia nampak keluar Nabi. Dia undur ke belakang mahu Nabi jadi imam. Itu semuanya macam mana? Adakah itu tak boleh? Kalau dia tak boleh tengok tu, dia tak tengoklah Nabi terus, dia didiamkan je lah Nabi berdiri dekat situ kan? Tidak. Malahan dia undur ke belakang, maknanya ada juga masa-masanya kita dalam sembahyang, kita terpaksa melihat ke kanan atau ke kiri. Dan ini tidak membatalkan sembahyang, kerana yang membatalkan sembahyang itu berpaling dari kiblat dengan dada. Dada tak boleh bisik. Kepala boleh. Dengan sembahyang itu tengok sana. Boleh. Atau tengok sana. Boleh. Boleh itu boleh lah. Tapi kalau tengok tak ada benda, makruh lah. Itu yang syaitan kata apa? Yang Nabi kata syaitan mencuri dari sembahyang kamu. Tetapi kalau ada satu perkara yang berlaku, ya, tengah kita sembahyang, bunyi satu bunyi berdentum, kita pun tengok, tak apa. Sekali dalam kejadian itu. Malahan ulama mengatakan kalau sekiranya kita sembahyang, dengan sembahyang kita nampak ada orang berjalan, orang tu buta dan depan dia ada perigi, kita nampak, kita mesti tengok dia arah ke perigi, kita batalkan sembahyang kita pergi selamatkan dia, jangan sampai dia jatuh ke perigi. Dia orang buta, dia tak nampak. Jadi kita perhati tu boleh. Atau anak-anak kita sambil sembahyang tu ada budak duduk situ main, kita sambil sembahyang kita perhati sikit, tengok jangan budak ni buat hal. Tak ada mengapa lah. Tapi jangan jangan hari-hari kita buat begitu. Ya? Jadi tak khusyuk lah sembahyang kita tu kan, elakkan. Hadatsana Qutaibah qala al-Imam Bukhari, telah berkata Imam Bukhari, hadatsana Qutaibah, telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id, katanya telah bercerita kepada kami Lais dari Nafi' dari Ibni Umar annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Ibnu Umar telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Ibnu Umar berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat bekas tumpuk air ludah ataupun ingus di kiblat masjid sedang baginda sembahyang, ya. Di hadapan orang ramai jadi imam, fahattaha, maka Nabi mengeritnya. Mengerit itu. Ini dalam sembahyang ni mengerit. Jangan mengeluarkan kotor itu daripada tempat itu, ya. Ini tidak tahu, ya. Masjid Nabi itu tanah, ya. Tumakal, kemudian lepas itu hina sarafa, setelah Nabi selesai sembahyang, Nabi bersabda, inna ahadakum idza kana fi shalah fa inna Allah qibala wajhihi fala yatanakhamanna ahadun qibala wajhihi fi shalah
Rawahu Musa bin Uqbah wa Ibn Abi Rawan an Nafi'. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang kamu itu apabila sembahyang, maka dia menghadap kepada Allah. Maka janganlah dia berkahak. Itu kahak-kahak. Ya. Maka janganlah dia berkahak di hadapan kiblatnya waktu sembahyang. Jadi orang ini, Nabi sembahyang di tempat, di situ ada kahak. Maknanya ada orang sembahyang, dia berkahak dekat tempat apa? Depan salat itu. Jadi itu yang dikatakan Nabi SAW melihat itu. Melihat. Dan ikut zahir hadis ini, Nabi mengeriknya itu dalam sembahyang. Tetapi ada riwayat selepas sembahyang Nabi buat itu perkara. Sebab ada ceritanya, ada keterangannya. Wallahu a'lam. Hadis berikutnya, haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Laits bin Sa'ad an Uqayl an Shihab qala akhbarani Anas qala bainama al-muslimuna fi salatil fajr lam yafja'hum illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kashafa sitra hudrati Aisyah wa nadhara ilaihim wa hum sufufun فتبسم يضحك ونكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل له الصف فظن أنه يريد الخروج وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فأشار إليهم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر وتوفي من آخر ذلك اليوم. Kata Imam Al-Bukhari telah berita kepada kami Yahya bin Bukair, katanya telah berita kepada kami Laits bin Sa'ad dari Uqayl dari Ibni Shihab, katanya telah memberitahu saya Anas. Kata Anas, sedang orang-orang Islam bersembahyang subuh, mereka pun dikejutkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka tirai bilik Siti Aisyah. Lalu melihat kepada mereka sedang mereka berbaris sembahyang. Maka Rasulullah pun senyum ketawa. Fatabassama yadhhak, senyum ketawa. Wa nakasa Abu Bakar radhiyallahu anhu ala aqibaihi, dan Abu Bakar pun undur ke belakang untuk masuk ke saf, kerana beliau itu merasakan bahawa Nabi SAW nak keluar, yakni nak sembahyang. Dan hampir-hampir orang Islam terfitnah dalam sembahyang mereka pada hari itu. Fa asyara ilaihim, maka Nabi pun mengisyarat kepada mereka an atimmu salatakum, yaitu supaya mereka meneruskan sembahyang mereka. Wa arkhas sitra, Nabi pun menutup tirai itu balik, dan wafat Nabi pada petang hari itu. Jadi itulah hari penghabisannya. Nabi melihat pada umat dalam masjid sedang sembahyang. Ini dibawakan cerita ini, yang sebenarnya hadis ini sudah lalu saya kira. Yaitu babnya ini, sebab kita dah kata Imam Bukhari ini kadang-kadang diulangnya bab itu, hadis itu kerana bab-babnya itu. Jadi dalam hadisnya ada beberapa bab, tapi bab ini iaitu melihat dalam sembahyang. Abu Bakar nampak Nabi bila Nabi buka tirai itu, buka kain pintu lah kita kata, kain pintu tirai itu, lihat Nabi macam nak keluar, Abu Bakar nampak. Jadi Abu Bakar undur ke belakang untuk memberi peluang kepada Nabi SAW. Dan Nabi melihat itu, Nabi senyum ketawa. Jadi Abu Bakar harap Nabi masuklah dalam sembahyang itu, jadi imam terus, mengimamkan orang ramai. Tetapi Nabi isyarat supaya mereka meneruskan sembahyang. Dan dalam hadis ini disebut hampir orang Islam itu terfitnah dalam sembahyang mereka, yakni hampir-hampir mereka macam nak berhenti sembahyang kerana girang betul, suka betul melihatkan Nabi SAW keluar. Rasa mereka nak batalkan sembahyang tu, nak jumpa Nabi, sebab Nabi beberapa hari tak keluar kerana sakit. Ya. Jadi begitu gembira. Sebab dikatakan hammal muslimun an yaftatinu fi salatihim, sehingga orang Islam ramai itu rasa macam terfitnah dalam sembahyang mereka. Itu maknanya hampir-hampir nak batalkan sembahyang lah. Itu maknanya ujian itu. Maka Nabi SAW isyarat pada mereka, teruskan sembahyang. Nabi masuk, dan hari itu Nabi SAW wafat pada petang. Itulah beberapa hadis yang kita bawakan. Jadi hadis ini babnya apa? Iaitu Sayyidina Abu Bakar melihat kepada Nabi SAW dalam sembahyangnya, dalam sembahyang. Jadi cukup sampai sini buat ya. Maaf Ustaz. Ya. Tadi waktu Rasulullah SAW nampak neraka, dia bilang dia
nampak satu sama lain bakar-bakar. Hmm. Siapa kamu itu? Sahabat. Yang bakar-bakar ini satu sama lain, maknanya dalam ada dalam Quran diceritakan, ya. Apa firman Allah Taala? Itu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hei sekalian orang-orang yang beriman, selamatkan diri kamu dari api neraka yang bahan pembakarnya manusia dan batu berhala. Jadi yang kena bakar manusia, tapi bahan pembakarnya pun manusia. Itu yang dimaksudkan saling bakar-membakar. Jadi batu itu maksudnya apa? Batu berhala yang disembah oleh manusia. Jadi batu-batu berhala yang disembah oleh manusia akan dimasukkan ke neraka, sama-sama manusia menyembahnya, saling bakar-membakar mereka antara satu sama lain. Itu maksud. Tempat api, na'udzubillah. Ya. Ini bukanlah sahabat yang sembahyang di belakang. Bukan. Ini cerita dalam neraka ini nampak, ya, saling bakar-bakar manusia. Ini maknanya orang ramai yang akan masuk neraka lah. Yang memang ahli neraka. Ahli neraka ni kita tahulah, ya, ada ahli neraka yang kekal dalam neraka selama-lamanya dan ada ahli neraka yang menghabiskan hukum, yaitu orang yang ada sebesar zarah iman dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan kekal dalam neraka. Satu hari pun akan dikeluarkan, ya, kalau ada sebesar zarah iman. Sebaliknya orang yang ada sebesar zarah syirik dalam hatinya itu tak masuk syurga. Nauzubillah. Sebab itu kita kena jaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu dalam pengajian kita pada pagi ini. Sebagai menyambung bincangan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hari ini sampai kita kepada bab wujubil qiraati lil imam wal ma'mum fi shalawati kulliha fil hadar was safar wa ma yujharu fiha wa ma yukhafat. Bab yang menerangkan wajib membaca bagi imam dan bagi makmum dalam semua salat, sama ada dalam masa berada dalam negeri atau dalam pelayaran. Dan bab ini juga menerangkan mana yang diperkuatkan bacaannya dan mana yang diperlahankan. Jadi ini bab baru ini ada beberapa hadis yang akan menunjukkan kepada kita tentang kewajiban membaca, sama ada imam atau makmum. Dan juga dalam pelayaran kita itu, tak kira masa dalam negeri atau dalam pelayaran, sembahyang kita itu, dan seterusnya. Hadisnya berkata Imam Al-Bukhari, haddatsana Musa قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي قال أبو إسحاق أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأوقف في الأخريين قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة قال أما إذا نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية
ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة أو سمعة فاطل عمره واطل فقره وعرضه بالفتن. فقال: فكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. Berkata Imam Al-Bukhari, telah bercerita kepada kami Musa, katanya telah bercerita kepada kami Abu Awana, katanya telah bercerita kepada kami Abdul Malik bin Umair dari Jabir bin Samurah, katanya orang-orang Kufah telah mengadukan hal Sa'ad kepada Umar radhiyallahu anhu. Maka Umar telah melucutkan jawabannya dan digantikan atas mereka itu Ammar. Maka mereka telah mengadu kepadanya hingga mereka mengatakan bahawasanya dia sembahyang tak betul. Maka Sayyidina Umar mengantar orang bertanya kepadanya, "Ya Aba Ishaq," ini gelaran bagi Sa'ad ya, Aba Ishaq, "sesungguhnya orang-orang ini mengatakan bahawa engkau tak betul sembahyang." Kata Abu Ishaq, "Adapun saya, demi Allah, maka sesungguhnya yang saya buat sembahyang untuk mereka itulah sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak saya kurangkan sedikit juga pun. Saya sembahyang Isya, saya panjangkan bacaan pada 2 rakaat yang pertama dan ringkas pada 2 rakaat yang kedua." Kata Sayyidina Umar, "Yang sebenarnya aku sangka kau memang begitulah wahai Abu Ishaq." Maka diantarkannya bersama-sama saat itu seorang atau 2-3 orang ke Kufah, yakni menyelidik bertanya apa hal orang yang mengadukan ini. Maka ditanyakannya kepada orang-orang Kufah dan tidak ditanyakan oleh pesuruh ini kepada orang-orang Kufah, dan tidak ada satu masjid yang dimasuki bertanyakan hal Abu Ishaq ini, melainkan semuanya memuji-mujinya bahawa dia adalah orang baik. Maknanya betul lah segala apa amalnya itu. Sampailah mereka masuk ke satu masjid bagi Bani Abs. Maka ada seorang daripada mereka bangun dan berkata, bangun seorang daripada mereka yang dikatakan yang namanya dikatakan Usamah bin Qatadah dan digelar dengan Aba Sa'dah. Katanya, "Adapun kalau sekiranya saudara-saudara mau saya bercakap, meminta saya bercakap, maka saya akan katakan sesungguhnya Sa'ad tidak pernah keluar pergi berjuang dan tidak membahagi dengan betul dan tidak adil pada menghukum." Kata Sa'ad, "Aku akan mendoakan dengan 3 doa untuk orang ini. Ya Allah, kalau hamba ni dusta, yakni orang yang menuduh ni kalau dia dusta, dia bangun berdiri itu hanya menunjuk-nunjuk riya dan mencari sebutan orang, maka panjangkanlah umurnya dan panjangkan kepapaannya dan dedahkan dia kepada fitnah. Maka terjadilah apa yang diminta oleh saat itu. Dan orang itu sendiri berkata pada akhir-akhir umurnya itu, saya adalah seorang tua yang telah terfitnah. Saya kena doanya Sa'ad." Berkata Abdul Malik, "Saya lihat dia, kemudiannya keningnya itu sudah jatuh ke bawah sampai ke matanya. Maknanya dah tua benar dia. Tetapi ini fitnah yang dikatakan, didoakan oleh Sa'ad. Dia pergi mengejar ini gundik-gundik perempuan jariah-jariah ini di tengah jalan, mengacau mereka. Ini orang tua ni tadi, ya. Itulah ceritanya. Jadi bab yang nak diterangkan di sini tadi bab berkenaan dengan cara sembahyang yang perlu diikut, ya.
Saya terangkan bahawa orang-orang Kufah, kita tahulah Kufah ni satu daerah dalam negeri Iraq ya. Ketua mereka atau governor mereka itu telah dilantik oleh Sayyidina Umar, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini salah seorang sahabat yang terkemuka, sahabat besar Sa'ad bin Abi Waqqas. Tetapi bila orang-orang Kufah itu ada yang datang membuat pengaduan, digantikan dengan seorang bernama Ammar. Ammar kita tahu iaitu Ammar bin Yasir. Ini seorang sahabat yang terkemuka juga. Apa yang diadukan oleh orang berkenaan dengan Sa'ad ini, iaitu orang mengatakan dia sembahyang tak betul. Makna tak betul itu mungkin memanjangkan sembahyangnya, baca panjang-panjang. La yuhsinus salat, di sini dikata la yuhsinul yusalli. Dia tak betul sembahyang itu, yakni tak mengikut sunnah Rasulullah SAW, yakni panjang-panjang sangat bacaannya. Maka Sayyidina Umar memanggil Sa'ad. Hai Sa'ad, ini orang yang mengadu ni, dia Aba Ishaq, gelaran Sa'ad itu Aba Ishaq. Ini orang-orang semua datang mengadu, mereka kata kau tak betul sembahyang. Kata Abu Ishaq, sesungguhnya yang aku sembahyangkan untuk mereka itu ialah sembahyang yang aku tengok Rasulullah SAW sembahyang. Aku tidak kurangkan sedikit pun bagaimana yang sunnah. Saya sembahyang Isya, katanya saya panjangkan bacaan pada 2 rakaat yang pertama. Biasalah lepas Fatihah baca surah, saya panjangkan macam biasa. Dan rakaat yang kedua ringkas, yakni memang tidak ada bacaan surah pada 2 rakaat yang akhir. 2 rakaat yang pertama panjang surahnya lepas Fatihah, 2 rakaat yang akhir tak ada apa-apa. Fatihah lah pendek tu maknanya tak ada baca Fatihah apa-apa. Tak ada baca surah, baca Fatihah saja ya. Maka bila diterangkan oleh Sa'ad kepada Umar tentang sembahyang itu, 2 rakaat dipanjangkan, 2 rakaat macam biasa pendek saja, baca Fatihah saja. Kata Sayyidina Umar, yang aku sangka padamu begitulah. Aku tahu engkau sudah tahu macam mana sembahyang Rasulullah SAW. Dan yang kau sembahyang itu betul lah. Kau jadi imam itu, baca panjang pada 2 rakaat yang pertama, 2 rakaat yang kedua tak ada baca panjang apa-apa. Jadi Sayyidina Umar memang sangka Sa'ad tidak akan membuat sesuatu yang menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Kerana beliau ni sahabat Nabi. Tapi walau macam mana pun oleh sebab dah ada pengaduan ni tadi, maka Khalifah mengantar beberapa orang, selidiklah, tengoklah. Nak tahu sekarang sama ada cakap Sa'ad ini benar, tapi dia percaya benar, atau orang yang buat pengaduan ini ya benar. Maka pergilah beberapa orang. Ada riwayat seorang, fa'arsala ma'ahu rajulan, seorang bersama Sa'ad. Dan ada mengatakan beberapa orang lagi ke Kufah, pergi ke Kufah. Ditanyakan kepada orang ahli Kufah. Jadi tiap-tiap masjid yang dimasuki bertanya bagaimana Sa'ad. Ini Sa'ad kita tahu ya, dia governor di sana dan dia melawat mana-mana masjid sembahyang semua, dia pergi tengok rakyatnya itu atau orang-orang di bawahnya itu sambil sembahyang di masjid. Jadi mereka tahu benar bagaimana kebaikan Sa'ad. Jadi semua memujinya. Cuma satu masjid saja bila dimasuki, iaitu Masjid Bani Abbas ini. Di sinilah barangkali orang-orang yang tak senang dengan Sa'ad, dan orang di sinilah yang barangkali yang buat pengaduan ya. Maka ada seorang bangun di antara mereka yang bernama Usamah bin Qatadah dan bergelar Aba Sa'dah. Bila ditanyakan padanya, dia berkata, kalau saudara-saudara minta saya memberi penerangan bahawa sebenarnya Sa'ad ini tidak ada apa-apa yang dibuatnya dari segi perjuangan. Ini syariah ni, maknanya ada masa-masanya kita membuat satu kumpulan tentera apa semua, pergi merisik tengok di sempadan ada musuh, ada apa semua, untuk pertahanan lah, untuk menjaga hal ehwal Islam dalam negeri. Ini tak pernah dibuat. Dan dia bagi pun tak betul. Bagi apa? Bagi kalau ada apa pemberian-pemberian dari Baitul Mal atau ada harta rampasan perang dan sebagainya, tidak dibaginya dengan betul. Dan dia tidak adil dalam menghukum. Ini masjid, orang di masjid ni kata, ini satu orang. Barangkali orang masjid inilah yang tak senang dengan Sa'ad. Ya. Maka kata Sa'ad, demi Allah, aku akan berdoa dengan 3 doa. Sa'ad ini
doanya makbul. Ini satu kelebihan Sa'ad. Dan ini telah diberitahu oleh Nabi SAW semasa perang Badar, bahawa doa Sa'ad makbul. Ya, ini ada orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pemberian bahawa dia kalau doa makbul doanya. Jadi kata Sa'ad, aku nak gunakan ini, aku nak doakan ini orang dengan 3 doa. Kalau dia benar. Kalau dia bohong. Kalau dia benar dia tak kenalah doa ni. Kalau dia bohong dia kena doa ni. Apa doanya? Ya Allah, kalau hamba-Mu ini bohong, dia bangun hanya riak dan maukan sebutan, ya. Maknanya dia bercakap tu menentang Sa'ad ni kerana tak tunjuk bahawa dia lah orang yang berani, orang yang menegakkan kebenaran. Barangkali orang lain semua takut nak cakap, jadi dia bangun tu riak, ya. Atau cari sebutan orang supaya orang puji-puji dia, dia yang berani. Kalau betul lah dia ni begini sifatnya, yakni dusta terhadap aku ni, panjangkan umur. Nah, doakan panjang umur, bukan pendek umur. Dia panjang umur. Fatil umrahu, panjangkan umur. Wa atil faqrahu, panjangkan kepapaannya. Umur panjang tapi papa. Wa arridhu bil fitan, ya. Dan dedahkanlah dia kepada fitnah-fitnah, yakni godaan-godaan dalam hidup, naudzubillah, ya. Maka berlaku ini atas dirinya. Kemudian ditanya orang, apa pasal kau ni dah jadi macam ini? Iaitu tua benar dia, katanya sampai apa namanya dia kening itu mencecah matanya, turun dah dahi itu, dia punya apa kulit dahi itu tak turun, ya. Tanya kepada dia, apa pasal kau ni? Dia kata, aku kena doa Sa'ad. Aku kena apa? Doa Sa'ad. Dia kata, dia bahasakan diri dia, Syekhun kabirun maftur. Saya orang tua yang terfitnah. Makna terfitnah tu dah tak boleh jaga diri lagi dah. Maknanya terdedah kepada perkara-perkara yang tidak baik. Ya, itu kena fitnah tu. Syekhun kabirun maftur. Asabatni da'watu Sa'ad, saya kena doa Sa'ad. Kata Abdul Malik yang menceritakan cerita ini, saya memang nampak dia dah begitu tua hingga jatuh keningnya sampai mencecah matanya. Dan dengan tuanya itu dia boleh musik perempuan-perempuan. Itu fitnahnya tu. Ya, dia musik perempuan macam orang muda pula dia. Ya, ta'arradu lil jawari fil turuq, di tengah jalan. Dan tak ada malu dia lagi, tak ada segan dia. Ini fitnah, satu fitnah. Dan ada lagi beberapa fitnah yang tidak disebutkan di sini dalam riwayat itu, ya. Jadi itulah dikatakan doa Sa'ad. Apa yang nak disebutkan di sini oleh Imam Bukhari, ya, pada bab itu tadi, maknanya sembahyang disembahyangkan mengikut sunnah Rasulullah itu patutlah dibuat, ya. Jadi kebanyakan sahabat semua melakukan begitulah. Tapi macam mana pula orang ni boleh bangun menuduh dan sebagainya? Inilah orang-orang yang setengahnya dia bila tak suka pada orang itu atau apa, dibuatnya fitnah. Dan ada kalanya dia nak menunjukkan bahawa dialah orang yang pandai, dialah yang betul-betul mengikut sunnah. Itulah sebabnya ini orang banyak kritik, ya. Orang yang banyak apa? Kritik. Ada orang begitu. Orang betul macam mana pun dia cari jalan kritik. Jadi dia kritik Sa'ad. Sa'ad kata, aku doa nak kau. Jadi di sini perlu kita ingat, kita yang pertama sekali saya nak terangkan, kita bila menuntut ilmu, pertama sekali menuntut ilmu mesti kerana Allah, kerana nak beramal, ya, kerana nak beramal, bukan kerana nak kritik-kritik orang, nak apa tunjukkan kepandaian pada orang. Sebab ada orang sekarang ni dia belajar satu hadis, dia pun dia kritik, dia cari siapa tak ikut hadis ni, dia kritik, ini tak betul, ini tak betul, ini tak betul, betul. Jadi ditakuti apa yang dia buat itu riak, menunjuk-nunjuk. Sebab itu Sa'ad berkata, ya Allah, kalau hamba ni bangun, ini orang yang bangun bercakap yang menentang aku ni, dia riak dan dia nak cari sebutan, maka aku minta pada kau. Itu doanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dalam hal agama ni mesti ikhlas.
Ya. Sebab ada ni, sampai sekarang ada. Ada setengah orang yang dia tak suka tu betul pun dia bilang tak betul. Yang dia suka tak betul pun dia bilang betul. Macam-macam kritik. Ada orang memang kerjanya untuk kritik. Itu sebab Nabi kata, siapa yang belajar ilmu ini untuk menunjukkan, untuk menunjukkan kepada orang yang jahil atau orang yang tak tahu, atau untuk bermegah-megah berbahas dengan orang alim, atau supaya dia dihormati orang, maka ini ilmu tidak ikhlas. Jadi kita menuntut ilmu lillahi ta'ala. Dan kalau seseorang itu kita nampak dia tersilap atau tersalah, ini cara kita ya, yang betul, kita mesti ingat, apakah yang ada pada kita ni sajakah yang betul? Orang tu tak betul kan? Mungkin ada jalannya, ya. Mungkin ada dia punya dalilnya dan sebagainya. Ini memang cara ulama yang betul. Kita tidak tahu semua dalil. Jadi kita tahu dia dibuat sikit lain, ya. Yang aku buat dulu gini, yang aku belajar ini lain pula. Jangan terus kata salah, nanti dulu cari. Sebab kita ni tak tahu semua. Yang kita tahu sedikit. Itu cara kita beramal dengan ilmu. Apalagi pula kalau yang tersilap tu orang alim, hendaklah kita beri alasan. Mana beri alasan tu? Mungkin kerana begini, mungkin kerana begini. Pasal kita tahu dia orang alim, dia orang jahil. Tapi orang sekarang tak kira, dia jahil, orang alim pun ditentang. Dia tahu sikit. Ini semua kadang-kadang dia terdengar ada orang kata, ini ustaz ni begini, ini begini, yang betulnya begini, yang aku begini, yang aku. Ini dah bermain di kepala dia. Banyak yang macam ini sekarang. Jadi menuntut ilmu tidak ikhlas dan tak ada berkatnya pada ilmu kepada dia. Dia punya ilmu hanya untuk gaduh dengan orang alim. Banyak ya, untuk berbahas-bahas, untuk macam-macam cerita. Jadi ini kita kena jaga. Menuntut ilmu lillahi ta'ala. Itu nanti nampak berkat. Kalau ada orang lain daripada kita, lainlah dia. Ya. Saya selalu katakan kepada orang, betul-betul, ini kita belajar hadis ni, atau kita belajar tafsir. Ya. Ini untuk nambah ilmu. Nambah ilmu. Dan saya selalu nasihatkan, bukan apa saja yang kita dapat dengan tidak usul periksa dan perhati terus kita kata ini yang betul dan ini yang kita amalkan. Ini kita kena jaga. Sebab orang yang belajar ilmu hadis atau belajar ilmu tafsir atau belajar ilmu fikih, tetapi ilmu fikih untuk melihat dalil-dalil, ini bukan untuk amal. Ingat, amal kita itu mesti mengikut cara yang betul. Jangan rancang tak tentu hara, dan mesti ada ikhtiyar. Ini saya nak terangkan sikit. Mazhab kita Syafi'i ini, mazhab Syafi'i, ada orang dia anti benar dengan mazhab Syafi'i. Dengar Syafi'i bukan tak suka dia, atau dengan hati kata tak sebulu dia dengan Syafi'i ini. Na'udzubillah, apa pasal ini? Ada orang macam ni. Sekarang pasal guru-guru dia bilang ini Syafi'i tak betul, jangan ikut ni. Dia tak sebelum Imam Syafi'i. Dia tak kenal Imam Syafi'i. Dia tak tahu siapa Imam Syafi'i. Dia fikir dia lebih pandai daripada Imam Syafi'i. Ini ada orang tak sebelum dengan Syafi'i. Banyak. Sekarang pasal kita mazhab Syafi'i, ini orang-orang baru ni tak mau kita ikut mazhab. Jadi yang dia hentamnya Syafi'i. Dia tak kenal Syafi'i. Dia tak pernah baca sejarah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya. Jadi apa saja yang berkenaan dengan mazhab Syafi'i ini dia tak hentam. Yang sebenarnya ulama telah menyelidiki mazhab Syafi'i inilah mazhab yang pertengahan. Ya, kerana mazhab-mazhab tu ada yang pakai pendapat banyak dan ada yang terus berpegang kepada hadis dengan tidak ada ta'wil, dengan tidak ada keterangan, tidak ada apa semua. Jadi Syafi'i selalu dalam amalannya dia ihtiyat. Ihtiyat. Ihtiyat itu maknanya ambil jalan yang selamat. Ini untuk amal individu awak di akhirat. Sebab awak tak ada siapa yang tolong awak nanti ke akhirat. Yang guru-guru cakap ini semua di akhirat awak tak boleh pegang dia. Awak sendiri. Awak sendiri sana nanti. Jadi Imam Syafi'i selalu dalam amal fatwanya ihtiyat. Ihtiyat tu ambil yang lebih agak berat sikit pun dia ambil untuk selamat, safe side.
Jangan ambil. Ini untuk amal. Cermat. Cermat supaya kita beramal dengan arti kata yang sah. Kalau ada khilaf antara perkara tu, ambil yang lebih berat. Maknanya yang dua-dua terima. Katalah, sebagai contoh ni masalah wuduk ya. Ada orang banyak marah dengan Syafi'i pasal masalah wuduk ni bersentuh perempuan ni batal sembahyang. Tak ada dia. Dia marah pasal ini ada sengaja. Kerana dia dengan bini dia atau dengan isteri dia nak bersentuh tu susah dia bilang. Dah ambil sembahyang semua tak boleh pegang-pegang. Kenapa ni? Kita pegang Hanafi saja. Ini ambil ihtiyat ya. Masalah tu masalah khilaf. Pada Syafi'i selalu ihtiyat. Baik. Ihtiyat macam mana? Imam Hanafi kata tak batal. Ada dalilnya. Tapi Imam Syafi'i melihat batal. Dalilnya pun ada juga. Mana yang lebih kuat difatwakan mu'tamad? Ya. Bilang batal. Ya. Jadi jangan bersentuh. Imam Hanafi yang bilang tak batal tu pun dia tak suruh sentuh. Cuma dia terang hukum. Jadi lebih baik kalau awak tak sentuh perempuan itu, katalah lepas awak berwudu, awak tak sentuh isteri, awak jaga, berdasarkan iaitu mati batal. Dalam Syafi'i dan memang inilah hukumnya. Dalam Hanafi pun betul juga. Ya tidak? Hanafi kata sentuh tak batal, tapi kalau kau tak sentuh tak timbul masalah. Jadi kalau awak tak sentuh, pada Hanafi tak ada masalah, tak ada apa-apa. Kau tak sentuh. Kalau kau sentuh tak apa. Ni kau tak sentuh, tak timbul hukum. Pada Syafi'i kata memang tak boleh sentuh. Jadi dengan tidak menyentuh tu awak selamat. Dengan tidak menyentuh awak selamat. Tapi kalau awak sentuh, Syafi'i kata tak boleh. Hanafi kata tak apa. Jadi ini ada khilaf. Mana satu yang betul dan tidak, akhirat wallahu a'lam. Ini dia. Jadi Syafi'i selalu ihtiyat ya. Ini satu ya. Kita ini sekarang yang saya cakap ni pasal orang banyak kritik ya, banyak kritik. Dan kadang-kadang disamakannya. Bila kita bercakap, saya selalu bercakap gini. Kita beramal mesti mengikut mazhab kita masing-masing. Itu untuk selamat. Yang Hanafi lah, yang Syafi'i lah. Tapi kita belajar ni untuk pengetahuan, untuk menambah pengetahuan kita. Dan saya juga dalam keterangan saya selalu saya katakan, supaya kita tahu ni, jangan kita salahkan orang selalu. Kalau kita tahu hak kita saja, lain daripada kita tak tahu, kita bilang salah, ini yang salah. Pasal kita tak tahu. Jadi kalau kita dah belajar, kita tahu ini mazhab dia, ini satu pendapat ada. Itu tujuan. Jangan disamakan pula apa saya cakap ni, bahawa datuk nenek kita dulu kita ikut saja dengan melulu macam orang Yahudi atau Nasrani. Itu orang kafir, bukan orang Islam. Itu perbincangannya perbincangan berkenaan dengan etikat, bukan dengan masalah-masalah fikih. Ini orang bodoh-bodoh ni kan sapu aduk, semua campur aduk ya. Saya pernah juga cakap dalam khutbah, kita ikut ulama yang terbanyak. Ikut yang terbanyak, bilangan yang terbanyak. Ada yang datang pada saya, dia kata, Ustaz yang terbanyak tu orang kafir. Apa kau fahamkan cakap saya, kita ikut yang terbanyak atas mimbar ikut orang kafir? Macam mana fahaman awak tu? Ya? Awak faham gitu ke? Ini orang yang tak faham bahasa, tak faham cara bercakap, dekat mana bercakap. Ini orang yang mengaku dia pandai. Oleh sebab itu ulama dia kata, kita kalau nak dengar cakap itu, kita tengok apa munasabah dia cakap, apa latar belakang cakap dia itu, di mana dia bercakap, itu semua dia ambil kira. Oleh sebab itu hadis Nabi di banyak huraian, di mana dia bercakap, siapa yang bercakap, dengan siapa yang dia bercakap. Ini sebab kita tahu. Inilah orang-orang. Oleh sebab itu kadang-kadang kita kata ya, ilmu yang apa ni membahaya. Ada orang ilmu sikit, tapi dia tidak cakap banyak. Ini dia. Atau oleh sebab sentimen, dia tak suka dengan orang tu. Salah sajalah orang tu. Ini kita cakap ni pasal ni sebenarnya ini orang bangun, dia tak suka dengan sahabat, tak apa cerita. Dia pun bangun, dia kata ini tak betul, ini tak betul, padahal ni seorang sahabat Nabi. Dan semua orang kata dia betul, dia ni kata tak betul, apa pasal? Jadi saat doa kan dia. Alhamdulillah ya. Jadi kena dia. Ini sebab, oleh sebab itu kita nak ambil pengajaran dari sini. Jangan kita banyak menentang orang yang menentang ulama-ulama, menentang orang-orang saleh apa semua ya. Dia orang baik tapi kita tentang, kita kata dia, atau ulama-ulama atau orang-orang ustaz-ustaz dan sebagainya. Jaga.
Nanti kita kena fitnahnya di akhir. Na'udzubillah ini. Nanti kita akan tengok inilah bahayanya kita dulu. Ya, tangguh harap keadaan. Takut pula mati dalam su'ul khatimah, kesudahan yang tidak baik. Ya, ini kita kena jaga. Jadi oleh sebab itu kita kena hormat semua ulama, hormat semua ustaz-ustaz, hormat semua orang tua. Kadang-kadang orang muda tak hormat orang tua. Orang tua ni salah aja boleh dia follow juga, dia belajar betul dulu. Aku sekarang belajar fresh, dia bilang. Okey? Fresh. Ini harus dijaga. Ini kita tak didik jiwa kita, ya. Jiwa biar bersih, hati biar bersih. Ini orang yang menentang sangat ni tak bersih hati dia. Padahal sangat tak ada buat apa-apa. Sembayangnya macam biasa yang disembayangkan orang kata. Sekarang pun kita banyak dengar kritik orang-orang terhadap imam-imam dan sebagainya. Ya, memang ada silap-silapnya itu semua. Cuma kita jangan kritik memperkecil dia. Kita membaikilah dia. Ya. Dan ada juga orang-orang yang tak layak apa semua ni untuk jadi imam. Ada, tapi dia suka nak jadi imam. Dia suka nak jadi imam ni pun kita nak tengok pula dia tu. Adakah dia suka nak jadi imam kerana dia rasa ini kerja imam, kerja yang baik, kerja Rasulullah, dia nakkan berkat semua orang-orang jadi imam ni baik, semua memimpin orang. Ini memimpin orang menghadap pada Allah ni. Ya. Awak dijadikan pemimpin untuk menghadap Allah Rabbul Alamin. Kerja paling Nabi mengatakan bapak saya ni orangnya apa penyedih dia, kadang-kadang dia menangis dan mungkin dia tak boleh pimpin ini salat. Abu Bakar kata Nabi, Abu Bakar. Banyak kali hadis-hadis lepas kita bincang apa kan? Menunjukkan kerja ni penting. Kerja ni kerja besar, jadi imam. Jadi kalau kita hendak kerja ini, kita layak, dan kita hendak kerja ini untuk kerana mendapatkan berkat, ya. Ada pula orang pandang kerja di imam ni kerja macam tak ada kerja lain jadi imam. Tidak, jangan. Ini kita memimpin menghadap pada Allah, memimpin umat menghadap pada Allah. Kita bayangkan itu. Kalau awak dijadikan ketua untuk menghadap pada raja, pada sultan, pada prime minister, kau cakap kami, kau jadi kita dah. Ini menghadap pada Allah, kita jadi pemimpin yang menghadap pada Allah Rabbul Alamin. Ini kerja amanah, ya. Jadi ada orang tak akan jadi imam ini memang kerana dia suka jawatan imam ini, dapat pahala kita dan sebagainya. Hendaklah dia orang yang layak, ya. Dan ada orang yang tak mau jadi imam, yang ragak-ragak nak jadi imam. Daripada kalangan ulama juga takut, tak mau dia. Bukan kerana dia tak suka kerja ni, dia takut dirinya tak layak. Ada juga orang marah, kau ustaz apa semua tak jadi imam, tak ada apa nak kau. Bukan dia kata kerja jadi imam tak suka, dia tak suka atau tak bagus. Tidak, dia takut dia mungkin tak layak. Jadi yang layak jadi imam tu baguslah jadi imam, ya. Jadi niatnya tu jadi imam tu kena jagalah. Apa niatnya? Yaitu kerana kerja ini yang terbaik, memimpin kepada jalan Allah, kepada apa? Allah, mengajak hamba-hamba menghadap pada Allah, doa dan sebagainya, itu satu bagus. Tapi kalau niatnya hendakkan kemasyhuran, akulah imam, ya, nak nama atau nak pangkat dan supaya disanjung orang, ini niat tak baik. Kalau niat ini rosaklah, ya, bukan kerana Allah. Sebab kita dah kata kita punya salat, ibadat semua kerana Allah, ya. Jadi kita ingat, kalau ada yang silap, ada yang salah, ya, kita tegur dengan baik, itu bagus. Dan kalau dia berlainan dengan kita, jangan terus kita kata salah. Itu sebabnya kita belajar hukum-hukum banyak-banyak ni semua. Amal kita tetap, kita Syafi'i, beramal dengan mazhab Syafi'i. Kita tak boleh rosakkan amal-amal kita. Dan kalau dikatakan kita ikut orang yang lama, orang lama kita tu betul. Betul, bukan orang tak betul. Sebab orang lama lagi betul daripada orang bawah ni kadang-kadang. Ya, orang lama kaji satu perkara tu dari akar rumpi, dari serba segi. Orang sekarang ni belajar sikit-sikit aja. Tak ada sampai akar rumpi. Dan dia ada setengah tak tahu kitab untuk belajar ke, kitab untuk rujuk ke. Ada yang ambil kitab besar-besar untuk ajar budak baru-baru. Ini salah. Ini kitab untuk rujukkan, bukan untuk belajar. Untuk belajar ada dia cara. Dan ini orang ada setengah jadi guru tapi tak tahu method, tak tahu cara mengajar, tak tahu apa semua. Dia sogokkan sekali dia suruh orang tu pilih. Orang tu tak tahu pilih, dia baru belajar. Pilih saja ni kata.
Di bawahnya ini Syafi'i kata gini, Hanafi kata gini, Maliki kata gini, kau ambil salah satu. Ini apa macam? Dia ni pun tengok, kau ambil apa dalam kawan dia? Dia bukan alim, dia baru belajar. Aku ambil ini. Dia kata, aku nak ambil inilah. Jadi yang macamnya orang beramal. Diajarkan 4 mazhab pada budak baru belajar. Ada sekarang. Macam mana? Ilmu dia kita junjung tinggi, tapi metod dia tak tahu, dan dia tak tahu bagaimana amalan. Sebab kita kalau mengajar pada orang ramai lain, kita berdiskus dengan ulama lain. Macam mana nak cakap? Kita dengan budak-budak lain. Bukan semua hentam promo. Ya, tentu agak keadaan. Ini penyakit. Kemudian orang ni semua keluar pergi bahas dengan orang alim ni. Orang yang dah beramal lama dia bahas, dia kata, dia apa semua. Tak betul ni dia. Saya punya ustaz kata gini. Ini penyakit. Ini penyakit. Penyakit sekarang ni. Penyakit sekarang. Ini kita kena jaga lah ya. Hadis yang kedua. Wa bihi qala hadatsana Ali bin Abdullah. Qala hadatsana Sufyan. Qala hadatsana Zuhri an Mahmud bin Rabi' an Ubadah bin Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Imam Bukhari telah cerita kepada kami Ali bin Abdullah, katanya telah cerita kepada kami Sufyan, katanya telah cerita kepada kami Zuhri daripada Mahmud bin Ar-Rabi', daripada Ubadah bin Samit, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Fatihatul Kitab, ya. Jadi ini yang masuk dalam apa? Bab kita tadi, kita kata wajib membaca bagi imam dan juga bagi makmum. Ini mazhab kita Syafi'i. Tetapi mazhab Hanafi lain, ada hadisnya. Cuma ulama Syafi'i dan ahli hadis mengatakan hadis itu tidak kuat. Ya. Tapi Imam Hanafi enggak. Pada Imam Hanafi, imam saja baca. Makmum hanya dengar, tak mesti baca. Tapi hadis ini menerangkan tidak ada, tak sempurna semayang bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Jadi kalau kita semayang menjadi makmum, wajib atas kita membaca apa-apa perkara yang wajib, termasuk Fatihah, walaupun kita sudah dengar Fatihah imam. Memang di sana ada kaedah mengatakan yang mendengar dengan yang membaca sama. Yang mendengar dengan yang membaca dihukumkan sama. Maknanya yang mendengar itu juga dapat pahala seperti yang membaca. Jadi ada setengah mengatakan ini bukan mazhab kita ya. Dia kata kita sudah dengar imam baca Fatihah, sudah, dan imam baca surah, cukuplah. Tetapi kalau nas hadis ini, siapa yang tak baca Fatihah tidak sempurna sembahyangnya atau tidak dikira dia bersembahyang. Jadi dengan ini kita dapat mengambil kesimpulan bahawa membaca Fatihah itu wajib dalam tiap-tiap rakaat, sama ada awak imam atau awak makmum. Imam dah tentu, makmum membaca juga. Sama ada sembahyang itu sembahyang sirri ya, itu dah tentu. Sembahyang baca pelan seperti zuhur, asar, atau sembahyang baca kuat. Ya, juga kita disuruh baca Fatihah. Oleh sebab itu ada berhenti bagi imam di antara Fatihah dengan surah. Berhenti sekejap untuk memberi peluang makmum membaca Fatihah. Jangan terlalu lama dan jangan tidak berhenti terus. Ya. Jadi yang afdalnya bila waladhdallin berhentilah. Agak-agak dah separuh Fatihah makmum tu atau mungkin dah habis, kita baca surah. Kemudian oleh sebab ada riwayat bahawa dalam sembahyang ini tak ada diam. Tak ada diam. Orang yang bersembahyang ini sama ada dia mendengar atau dia membaca. Kalau imam yang membaca dia mendengar, ini pada sembahyang baca kuat. Kalau baca perlahan, dia tak ada dengar, dia baca terus.
Jadi ini semua peraturan-peraturan salat untuk kesempurnaannya. Jadi tidak ada diam dalam sembahyang. Ada orang timbulkan masalah. Bagaimana imam ni kalau dia sudah waladhdallin amin, nak diam pula, dia menunggukan makmum membaca. Itu diam tu, diam panjang juga. Bukan sekejap. Sekadar makmum baca Fatihah. Ada pula ulama mengatakan kita berdoalah di situ, bacalah apa yang kita nak baca. Rabbana atina fid dunya hasanah, atau itu satu daripada amalan yang diamalkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, dibacanya 2 ayat ini. Pertama, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Yang kedua, rakaat yang kedua itu dibacanya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi bacanya ayat ini sekadar makmum di belakang membaca Fatihah. Itu ada amalannya. Sebab nak beramal dengan tak ada diam dan sembahyang. Oleh sebab itu juga dalam mazhab Syafi'i kita, ya, bila kita bangun dari apa? Dari duduk tu, nak berdiri, takbirnya panjang. Allahu Akbar. Panjang sikit. Ini sekarang ada setengah-setengah orang yang berbelakang di belakang tak ada. Mana ada panjang-panjang. Jadi dia bangun daripada sujud tu pun Allahu Akbar. Jadi orang kat belakang kalau kabut, ini duduk ke berdiri? Panjangkanlah sikit. Allahu Akbar. Ini semua amal orang salihin, ulama dari zaman-zaman ni. Ada dalilnya, bukan tak ada. Mengambil katanya itulah sebab dipanjangkan itu pasal apa? Jangan ada diam. Sebab kalau awak bangun aja Allahu Akbar, ni awak nak bangun berdiri ni senyap saja sampai nak baca. Jadi panjangkan sikit takbir tu. Tapi yang pendek-pendek kanlah. Ada pula orang yang pendek pun dipanjangkannya. Dia bangun dari sujud, duduk nak duduk antara dua sujud, Allahu Akbar. Ada orang fikir ini tak baru sujud satu dah nak bangun dia. Ini semua ambil kira. Jadi bentuk sembahyang kita ni alhamdulillah sudah kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak sempurna sembahyang bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Sudah kita bincangkan dalam hadis yang lalu, yaitu perbezaan pendapat tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah kita bincang, ya. Sama ada dia dari Fatihatul Kitab atau tidak, ya. Ikut mazhab Hanafi, dia bukan dari Fatihatul Kitab. Jadi sebab itu mereka bangun membacanya terus dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kerana ada hadis yang mengatakan Nabi terus memulakan sembahyang dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu hadis, ya. Jadi kenapa kita Syafi'i tak ikut hadis ni? Orang tanya pula lagi. Ini hadis. Kita kata maksud dari hadis ini tidak semestinya tidak ada bismillah. Tidak semestinya tak ada bismillah. Habis Nabi kata alhamdulillah, kau pula tambah bismillah. Maksudnya riwayat itu Nabi memulakan sembahyang dengan alhamdulillah, yakni dengan surah alhamdulillah. Kan kita kata ini surah al-hamdu. Surah al-hamdu itu nama surah tu. Surah al-hamdu. Tapi dimulakan dengan bismillah. Jadi apa yang awak fahamkan Nabi tidak bismillah itu fahaman awak. Tapi ada riwayat Nabi mula dengan bismillah. Habis ini hadis, itulah takwilnya. Bahawa orang ini menerangkan bahawa Nabi memulakan dengan surah yang namanya Alhamdulillahirabbil alamin, yang mula Alhamdulillahirabbil alamin tapi ada bismillah. Ini semua kena faham dari dua segi. Dari segi bahasa orang cakap, dan dari segi amalan. Itu amalannya macam mana dan maksud bahasa tu kena faham. Oleh sebab itu ulama dulu detail benar. Kita nak baca dia punya karangan, cakap-cakap itu pun kita dah penat. Dia cakap ada satu. Kalau cakap senangnya, ada orang ajak kita, mari kita pergi makan. Pergilah ikut dia, sampai saya dia kasih minum pula. Awak ni bila makan saya ada minum pula ni. Takkanlah kena cakap ni kita makan, minum, kopi semua cakap ringkas saja. Pergi makan. Apa nak makan, minum biasa ada lah kalau makan. Tapi kalau dia kata mari kita pergi minum. Itu baru kita kata, kau tadi ajak aku minum ni dah makan pula. Itu betul. Tapi kalau makan masuk minum. Ya tak? Ini kan bahasanya penggunaannya minum. Tapi kalau kita nak lafaz saja tu lain lah. Ini banyak orang pakai lafaz saja. Kau cakap makan.
Tak ada minum. Aku dah bilang kau ajak pergi makan, kau pergi minum. Mana makan tak minum? Susah pula kita. Jadi ini saya tunjukkan penggunaan bahasa. Dan ini tidak lagi daripada kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Bagaimana orang Arab? Oleh sebab itu orang yang mentafsirkan Quran dia mesti tahu jalan bahasa Arab. Dia mesti tahu dasar-dasar hukum macam mana orang Arab cakap. Sejarahnya bagaimana? Mesti tahu, kalau tidak awak tafsir salah. Oleh sebab itu tak boleh tafsir kalau awak tak tahu bahasa Arab. Sama ada awak memang orang Arab yang sudah belajar, yang kalau zaman Nabi orang Arab tu tak payah belajar pasal dia punya Arab, bahasa Arab itu tak usah. Sekarang mesti belajar. Orang Arab mesti belajar. Boleh tak belajar dia tak tahu. Dulu tidak. Itu orang Arab fasih-fasih zaman dulu tu, ya tak? Inilah. Oleh sebab itu ada setengah orang mengata ini ulama-ulama ni banyak narrow minded. Narrow minded. Kita mau broad minded. Kalau kita banding-bandingkan, mereka lagi narrow minded daripada yang dulu-dulu ni broad minded. Betul mereka yang dulu ni, ya. Keterangannya banyak. Jadi Fatihah ada kitab. Dan Fatihah kita berikan. Yang pertama dalam mazhab kita Syafi'i 7 ayat. Termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Makhraj hurufnya kita kena jaga. Terutama makhraj ha, ya, makhraj ain, dad, sad, itu semua ada dalam Fatihah, ya. Ta, ada orang silap. Ihdinas siratal mustaqim, katanya. Mustaqim. Pasal kafnya tebal, tapi tanya tidak tebal. Ada orang dia tebalkan tak pasal kafnya tebal. Sengaja atau tak sengaja? Terang tak sengaja, tak perasan. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim, saja kecil itu. Qadha. Itu kita kena jaga. Itu yang sikit-sikit yang kenapa? Sabdu alhamdulillahi rabbil alamin. Ini sabdu kena jaga. Dengan alhamdulillah, lillahi, bukan lillahi. Dan jangan pula di situ dilamakan, jangan alhamdulillah. Tak ada, alhamdulillah. Ini tajwid. Tajwid ini bukan lagu saja. Tajwid makhraj yang paling penting sekali, makhrajul huruf itu kena baca betul-betul. Kira-kira awak punya pronounce tu bila berkata percakapkan huruf itu sama dengan orang Arab. Itu tajwid cukup. Dengong-dengong ni semua. Ini macam mana datang ni ya? Dengong, ya. Idgham itu semua istilah datang kemudian. Istilah ni datangnya kerana melihat orang Arab cakap. Orang Arab cakap. Mendengar orang Arab cakap. Itu kaedah mereka menggunakan perkataan itu dalam percakapan mereka. Bila ini jumpa ini begini bunyinya, ini jumpa ini begini bunyinya. Dia punya slang itu kena jaga. Kalau kita cakap Muhammadun Rasulullah, Muhammadun Rasulullah. Dari segi percakapan bukan begitu. Muhammadur Rasulullah. Dari segi tulisan ya Muhammadun Rasulullah. Tapi dari segi memperkatakannya itu mesti dia terangkan dengan ra. Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu betul. Muhammadan, tak ada anak. Tapi dari segi membacanya orang Arab tidak cakap begitu. Orang Arab cakap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebut. Itu datang hukum. Datang hukum ini dari segi percakapan orang Arab, dari segi bahasa orang Arab. Dan bahasa yang paling fasih telah dijemahkan oleh ahli-ahli bahasa bahawa bahasa yang fasih bahasa Quraisy. Bahasa Quraisy. Jadi 7 bahasa. Yang mana Al-Quran tu ada bahasa-bahasa tu semua. Dia tengah mengatakan 7 bahasa tu 7 cara orang Arab cakap. Sekarang ada bacaan ya. Orang kita baca waras. Wadduha. Wadduha wal laili idza saja. Yang kau ni orang Arab mana? Oh, ini memang ada dalam kitab orang belajar. Yang sebenarnya ini
memang ada satu bahasa orang Arab, dia kalau baris atas tu antara atas dengan bawah dia bunyi. Itu cakap dia gitu. Jadi bila dia ajar dia Quran, dia punya seleh tu dia tak ubah. Tapi kita ni orang Arab, orang Jawa apa semua pergi belajar Quraisy sudah cukup lah. Itu pada saya. Tapi orang belajar bacaan ni marah dia. Ni ada 10 bacaan. Dia belajar baguslah tu. Tapi boleh dibaca dalam sembahyang atau dibaca-baca semua orang semua. Baik-baik orang baca wadduha, anak pula dengar wadduha. Pak ini wadduha. Yang macam ni bapak ajar saya wadduha. Dah kacau kita balik. Ya. Jadi ini semua banyak masalah kalau kita cakap, ya. Dalam Fatihah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pernah dengar? Ghairil maghdubi 'alaihim. Ini bacaan isba', namanya isba'. Waw itu mim itu dipanjangkan dengan waw. Macam mana ni kita nak ajar budak-budak ni semua? Tidak, tak payah. Tapi kalau dah pandai awak qari, qari baca ni, belajar ni, dia tahulah. Jadi kalau orang lain baca dia tak salah kan. Kalau dia qari tapi dia tahu satu aja, memang dia apa macam dia baca. Kau tak tahulah, kau baru baca satu-satu. Ya. Ini belajarlah, tapi bukan untuk amal. Jangan dia dah belajar dia semayang pun siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kau sembahyang alaihim lah. Ini logat Quraisy ni yang sedang mau sembahyang. Kau tahu alaihim itu baguslah, nak baca bacalah. Tapi yang amal punya lain. Itu sebab saya kata jangan campur dulu. Kadang-kadang orang keliru ya, ada imam baca. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas, dia pun dengar ini apa ada noh. Sebabnya aku tak pernah baca Fatihah ada noh, ya. Ihdinas siratal apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas. Aku baca ihdinas, dia baca nuhdinas. Dia tak tahu. Yang kita pergi baca, dia orang belakang tak tahu apa. Mengecohkan dia balik nasi fikir. Ni apa imam dia tahu. Ada satu orang, dia baru masuk Islam. Tak katakan bukan baru, dah lama. Lama juga. Dia dah meninggal lah. Orang India sana. Saya biasa dengan dia. Dia bilang ini, dia kalau hari Jumaat, subuh dia tak semayang kat masjid. Dia cakap, saya tak semayang kat masjid. Apa sahaja? Ini imam hari Jumaat kalau 3 rakaat dia bilang. Hari Jumaat subuh 3 rakaat. Siapa bilang 3 rakaat? Hari-hari subuh dia semayang 3 rakaat. Dia tak tahu yang itu ada sujud tilawah. Sujud tilawah itu sudah tilawah. Jadi sembahyang Jumaat bagi subuh imam baca Alif Lam Mim Tanzil, ada sujud lah kan. Dia selalu baca sembahyang 2 ini dan tambah lagi. Dia tak sembahyang kat masjid. Dia bilang dia tak betul. Subuh kalau tak betul. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Jadi kita kena kasih tahu pada dia. Pasal berlainan ini. Oleh sebab itu di Makkah ya, kalau musim haji jarang imamnya buat sajadah. Jarang. Bukan jawab tak apa. Bukan jawab tak tahu. Bahkan orang mengatakan ini hukum, sunnah, mesti buat. Ini orang ada fikir dia. Aku nak buat ni betul. Ini orang kat belakang ni ratus ribu, yang mana tahu, yang mana tak tahu, yang mana boleh. Dan ini sunnah, bukan wajib. Ya tidak? Dengan kau membuat sunat mencelarukan orang di belakang tak tahu arah keadaan orang, kita buat. Ramai sangat masa haji. Orang mungkin ada yang tak faham, ada yang tak perasan tentang orang. Kita mungkin tu ada sengaja. Imam tu sujud, dia fikir imam tu rukuk. Dah berlalu. Ya. Jadi tuksa. Itu semua diambil kira. Jadi ini bacaan Fatihah kita ini alhamdulillah. Yang penting sekali dalam Fatihah ini kita katakan dari misal syaratnya, yaitu yang pertama sekali kita kata makhraj hurufnya mesti betul. Itu kata. Kita pelajari makhraj yang barangkali ada orang tersilap dalam makhrajnya, terutama ha, ya. Dan inilah yang selalu kita ambil kira, guru-guru yang mengajar untuk anak-anak. Jangan cuai. Sebab kalau dari anak-anak sudah dibentuk dia, alhamdulillah, insya-Allah. Kalau dah dewasa nak bentuknya kadang-kadang susah. Ini pengalaman saya. Saya punya kesimpulan begitulah yang saya ambil. Saya pergi ke satu tempat sembahyang, saya nak bicara di situ lah. Jadi saya nak sembahyang, saya selalu kalau imamnya ada, saya suruh imamnya sembahyang lah. Kecuali kalau dia orang minta saya jadi imam atau dia kesal apa semua. Kalau tidak, saya kata tuan jadi imam lah, saya makmum. Saya jadi makmum.
Imamnya membaca makhraj ha tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, astagfirullah. Apa macam ini? Takkan ini ramai belakang makmum ni semua tak perasan. Apa nak buat? Dia alhamdulillah. Tak boleh jadi imam. Saya terpaksa mufaraqah. Dah tentu. Cuma saya tak nampakkan saya punya mufaraqah tu saya raikan sembahyang ini. Sudah kita cakap dalam pelajaran mana saya teringat ya, supaya kita tak jadi menimbulkan fitnah lah. Ya tidak. Dah habis sembahyang tu dah mufaraqah. Dia baca doa. Bila dia baca doa, Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalam. Hanya betul. Masa dia baca doa Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu ha betul. Jadi kita fikir, kenapa dia Fatihah tadi ha tak betul, sini pula ha betul. Saya ambil kesimpulan, itu kesimpulan saya sendiri. Dia ni sudah belajar dari kecil ini Al-Fatihah macam ini. Dia tak boleh ubah lagi. Dia baca Fatihah mesti begitu. Sebab kita dah biasa kan? Kita dah biasa. Yang doa ni mungkin dia baru belajar. Dari guru yang ajar dia betul-betul, dia dapat cakap. Yang sana dia tak boleh kiaskan lagi. Pasal sana dah biasa. Bila baca Fatihah ni. Macam orang kita kata, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Habis. Kejap. Memang kalau orang-orang yang betul-betul tu memang sekejap lah. Tapi makhraj dia betul. Yang kau makhraj kau macam mana? Kau mesti cek. Kau boleh kecepat macam dia. Betul. Bacaan kau. Kena cek. Bukan orang cepat, kita cepat. Orang cepat-cepatlah. Kita tak boleh cepat, jangan cepat. Ya. Ada imam-imam yang sebut dengan Fatihah. Kalau baca sembahyang tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah makmum dengar cepat ni. Betul dia baca. Allah cepat. Tapi kita yang tak boleh baca macam dia, jangan kita cepat, baca lama kita. Dia sudah expert. Ya. Betul. Ada orang komplain macam mana imam ni baca macam cepat. Betul ke? Kita dengar betul. Walaupun dia cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhraja al-mar'a faja'alahu sa'an ahwaz nubri'uka fala tansa. Boleh juga dia. Sekejap baca habis. Ni bagi yang sudah tahu lah. Yang memang betul makhraj dia betul. Dia sudah tahu itu. Orang yang baru nak belajar nak cepat macam ni. Tak boleh. Waladdallin. Biasa. Ada orang waladdallin. So. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Betul. Ada. Tak mesti panjang macam itu. Ini harakatnya begini Tuhan. Inilah kita kena belajar. Jadi untuk apa kita kata di sini masalah kita supaya kita jaga Fatihah kita. Dan jangan takut. Belajarlah dan bacalah, jangan khawatir sebab ada imam-imam tu dia bila masuk nak baca Fatihah tu menggeletar dia. Takut ni salah. Ya. Takut salat, takut tak sah sembahyang. Satu, takut makmum komplain ni. Ini makmum macam-macam ada qari ada datang di segegah awak macam tak betul. Jadi menggeletar dia jadi imam. Jadi kita kena belajar betul tentang Fatihah. Yang pertama tasydid, kena jaga syaddah dia tu. Dan tempat-tempat yang kemungkinan salah itu kita kena jaga selain daripada makhraj. Ya. Seperti ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim, ta-nya kecil, qaf-nya besar. Mustaqim. Ya. Tapi sad-nya kalau tidak tebal sangat, ada ulama kata boleh. Boleh. Sebab perkataan as-sirat, sad, ada dicakapkan dalam bahasa Arab dengan as-sirat, sin. Jadi kalau kita tengok imam sad-nya tidak tebal, tidak ada masalah apa-apa. Jangan dia baca salah. Ada orang dia nak menebalkan sad, tapi dia bukan menebalkan sad, dia tukar sad jadi shin. Ini salah. Ihdinas siratal syirah. Shin tak ada. Lebih baik kau bilang sin. Sebab kalau ihdinas siratal ada wajah. Ada wajah. Ada jalan. Ada keterangan bahawa boleh. Tapi yang lughat Quraisynya sad besar. Ihdinas siratal mustaqim.
Jadi kita jaga. Siratal ladzina an'amta. Ini kena jaga. Pasal di sini ada orang silap. Jangan an'amta. Bukan dua-dua ain, yang satu a. Siratal ladzina an'amta. Jangan pula dua-dua alif. An'amta. Tak boleh. An'am. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Cuma ghairi itu ada orang tebal ya. Ghairil, tak real ya. Real. Tapi ada orang baca ghairil. Tak apalah. Ada satu orang komplain dengan saya, dia bilang macam imam ni semua dalam Fatihah ada real semua, dia bilang dia real. Dia jumpa saya, dia bilang apa tak ada real. Dia bilang ghairil, mana ada ghairil. Saya bilang kita apa kalau real dengan real sekian. Dia bilang ni macam real kita tapi apa. Ini orang semua jahat-jahat macam ni pun banyak juga kan. Ya. Dia baca ada real. Pasal apa tahu dia baca bagus. Saya bilang ni tak apalah. Ghairil dengan ghairil, tapi yang betulnya ghairil ya. Dan jangan disusahkan sangat, jangan sampai ghairil. Janganlah. Kita dengar macam orang Arab cakap semua gaya. Kadang-kadang orang Arab ni dengar kita baca dia kan, tahu macam dia baca. Aku cakap aku orang Arab. Ya? Dia lebih daripada orang Arab. Ya. Ghairil maghdubi, dad mesti jaga. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dad itu. Perkataan dad, huruf dad ini tidak ada dalam bahasa lain. Sudah dikaji. Dan dari hadis Nabi kata ana afsahu man nataqa bid-dad. Saya orang paling fasih menyebut dad, kata Nabi. Itu maksudnya apa? Ada orang faham huruf dad ni Nabi yang paling fasih, lain orang semua tak betul. Tidak. Maksud hadis itu saya orang yang paling fasih berbahasa Arab. Hadis Nabi, ana afsahu man nataqa bid-dad, saya orang yang paling fasih menyebut ad-dad, maknanya paling fasih bahasa Arab. Itu Nabi SAW. Pasal apa? Kerana Nabi menerima Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil Allah Ta'ala turunkan Al-Quran pada orang yang tak fasih bahasa Arab. Mesti diajarkan itu. Jadi bahasa Arab ni disebut lughatul dad. Bahasa dad yang di bahasa Arab. Sebab bahasa lain tidak ada huruf dad. Nah, ini ada dalam Fatihah. Itulah kesempurnaan bacaan Fatihah ni yang penting sekali ya, Fatihatul Kitab. Kita baca betul-betul Fatihah, dan segala ulama banyak membincangkan segala intisari Al-Quran itu, segala isi Al-Quran itu intisarinya semua terisi dalam Al-Fatihah. Ya, oleh sebab itu dinamakan Ummul Quran atau Ummul Kitab, ibu kitab atau ibu Al-Quran, Al-Fatihah. Dan alhamdulillah kita syukur Al-Fatihah ini ada dalam dada setiap muslim. Ya tidak? Semuanya menghafal. Kalau awak tak hafal Quran, Al-Fatihah ni awak hafal, alhamdulillah, dan betul-betul lah baca Fatihah ni sebab dia ummul kitab, summary-nya. Khulasahnya. Oleh sebab itu Allah Taala berikan kita 7 ayat yang berulang-ulang. Ni bukan supaya senang kita. Alhamdulillah. Teruk sekali lah kalau orang Islam Fatihah pun tak hafal lagi. Ya Allah, tetap betul pula bacaan. Ini kita betul. Sebab inilah yang ada pada kita untuk salat. Dan kemudian jangan lupa at-tahiyat dan sebagainya itu juga betul. Tapi Fatihah ni kena jaga. Saya fikir cukup sampai sini Allah. Ustaz. Ya. Ada orang baca Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin atau Maliki anak dulu. Nanti. Maliki iya. Nanti. Anak dulu. Iya. Gini. Anak dulu. Tahulah, dah faham dah saya soalan tu. Dah faham dah. Ya. Dulu ada saya jumpa satu kitab, tapi saya tak tahu kitab tu di mana lagi. Ini kitab Melayu lah. Saya cari dari kitab Arab pula, tak pernah jumpa tu. Dalam kitab tersebut, orang kita pun belajar kitab kecil aja. Cuma saya tak tahu di mana. Saya tengah cari sekarang ni. Apa saya nak di mana kitab dia? Apa kata kitab itu? Siapa yang salah baca Fatihah, dia menyebut nama 7 jin. Nama 7 jin. Ada siapa pernah dengar ni tak? Ada orang pernah ada kitab. Saya baca kitab Melayu. Kitab yang begitu.
Jadi ini orang yang takut ni. Kenapa 7 jin kau sebut? Nah itulah disimpulkannya. Misalnya dia kata, kalau kita baca, iya kana budu. Ini kana ni nama jin. Kana. Budu pun nama jin. Bukan budu gelandat lain. Wa iya kanas. Kanas pun nama jin. Ta'in. Ini bacaan-bacaan yang dipotong-potong perkataannya dah tak tentu hara. Ini yang salah ni. Jadi pula dikira nama jin. Mungkinlah ada nama jin kanas, kanak, budu dan lain-lain. Iya sabdu ya. Saya pernah terbaca dikatakan iya tu kalau tak ada sabdu maknanya matahari. Tapi saya belum cek lagi. Saya terbaca saya lalu aja gitu. Ini semua kitab-kitab Melayu lah. Ya, mereka memang ada ilmu ni tapi kita kena carilah macam mana. Itu sebab kita tak boleh putus-putuskan. Pasal kita ni tak tahu bahasa Arab. Kalau yang tahu bahasa Arab dia tahu ni tak boleh putus. Itu sebab timbul masalah. Ada imam macam ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari segi jalan bahasa Arab bacaannya betul. Tidak salah. Tetapi ahli tajwid kata tak boleh berhenti di situ. Pasal iyyaka macam ada berhenti. Macam ada berhenti. Tetapi pada saya itu bukan berubah berhenti, cuma retak bunyinya. Apa makna iyyaka? Itu iyyaka satu perkataan. Jangan iyyaka na'budu, itu ka dibawa ke na'budu, itu salah tu. Ka dibawa pada na'budu, bukan ka bukan sambung dengan na'budu, ka iya punya. Iyyaka maknanya engkaulah. Na'budu kami sembah. Jadi dia berhenti sikit dekat iyyaka. Dari segi maknanya engkaulah na'budu kami sembah, wa iyyaka dan engkaulah nasta'in kami minta tolong. Tapi ada setengah ahli Quran ada kata ni salah ni. Mana boleh berhenti kat sini? Tinjau dari segi makna. Boleh tu. Tapi memang dari segi bacaannya betul, tak usah berhenti dah situ sangat kan. Kita baca lah begini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kita ingat ka tu pada iya. Jangan dia baca iya. Ini guru mengajar ya. Baca iya. Budak tu baca iya. Kanak budu. Apa macam ini guru? Mana ada perkataan kanak budu? Yang ada perkataan na'budu. Ini samalah kalau kita kata ya. Baca ikut. Kaulah. Cakap Melayu dia. Dia berhenti. Kaulah dia sambung ke sana. Apa ini ada perkataan kaulah dalam bahasa Melayu? Ya. Engkaulah. Ataupun engkaulah yang kami sembah. Macam mana cakap Melayu? Cuba cakap Melayu ya. Ini banyak kita buat begitu. Engkau jadi saja dulu baca. Kaunya belakang. Ya. Kami sembah. Agak-agak ada bunyi. Kami sembah. Itu jadinya Fatihah tu kalau tak betul disebutkan. Dan bukan Fatihah saja, lain-lain bacaan juga sama. Kalau kita tak tahu suku kata bahasa Arab. Jadi iyyaka satu perkataan. Oleh sebab itu macam Ustaz tadi kata, ada orang baca kanas. Itulah dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka kanas ta'in. Jadi dipotong ya, dipotong. Itu tak boleh lah. Ya. Jadi itu kita kena fahamkan. Memang ada disebutkan itu, ya. Ghairil maghdubi alaihim. Apa macam ini? Dia ghairil maghdubi alaihim lain. Ya. Ini sebut cerita Arab.
Satu cerita. Ada satu guru mengajar mengaji. Dia mengajar mengaji kepada anak Arab yang fasih berbahasa Arab. Yang fasih berbahasa Arab. Dan fasih itu bukan dari belajar, kerana dia memang originally orang Arab yang cakapnya tak boleh salah. Ini orang Arab dulu kita tahu, orang Arab kampung. Orang Arab sekarang semua broken Arabic semua banyak. Ya. Ini tak ada lagi grammatical Arabic. Ini sudah memang dia belajar dengan gramatik. Memang dia bukan belajar lagi, memang dia begitu. Jadi guru ni mengajar di depan dengan anaknya. Kakak budak ni kat dalam tengah menjahit. Guru ni baca, ikut. Tabbat yada. Suruh budak ikut, budak tak ikut. Dia marah, kenapa tak ikut? Budak ni diam. Berapa kali langsung dipukulnya budak tu, nangis budak. Kakaknya kat dalam dengar, ini guru salah. Guru salah. Dia kata, engkau kalau nak suruh anak aku ikut atau adik aku ikut, kau baca terus. Tabbat yada abi. Kau dia ikut. Pasal apa? Kalau berhenti, tak boleh yada. Kalau berhenti, tabbat yadani. Ada nun dekat situ. Yadani maknanya dua tangan. Musnahlah dua tangan Abu Lahab. Tetapi nunnya dibuang bila bersambung. Tapi kau tak sambung, kau bilang tabbat yada. Macam juga orang suruh baca apa, cakap Melayu lagi katanya, telah musnahlah dua ta. Ni apa dua ta? Ni aku tak tahu. Ngannya tak ada. Dua ta saja, kemudian ngan. Kalau orang yang tahu bahasa orang Melayu, kalau diajar oleh orang lain macam itu, tak dia baca kat mana ada dua ta, apa dua ta? Dua tangan. Jadi bila berhenti mesti ada nun. Tabbat yadani, itu asal bahasa Arab. Tapi nun ni dibuang kerana dia bersambung dengan abi. Itu kaedah. Jadi baca terus. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Dia baca begitu, budak ni baca. Pasal dia tak boleh baca, dia tak tahu cakap macam. Itu contoh. Ya. Kadang-kadang saya fikirlah, daripada kita belajar tajwid tu bagus, kata bagus. Tajwid ni kata ulama ilmu satu malam aja tau. Satu malam boleh cover semua tajwid. Wallahu alam. Ya. Ini ulama kata ilmu tajwid ilmu satu malam. Sekejap aja dia punya kaedah-kaedah. Belajar bahasa Arab penting. Orang yang tahu tajwid tak tahu bahasa, timbul masalah. Bahasa dulu. Tahukah makna tu, kataan tu. Kemudian applykan tajwid, betul. Kalau bahasa tak tahu, susah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وافتح لنا وقرابات لنا علمنا ومع النبي وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترضي قولا وفعلا حرما وارزق كل حلالا دائما واحل اشياء علماء نحظى بالخير ونصبح كل شر ربنا اصلح لنا كل شرور واثر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر السر انت اكرم من ستر وصلاه الله توفيق المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء على الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار والحمد لله رب العالمين. Sedikit tambahan lagi untuk faedah, ya, sedikit saja tentang Fatihah sebab ini ustaz. Hanya kita boleh baca dua bacaan dalam Fatihah kita itu pada Maliki Yaumiddin. Kita baca selalu Maliki Yaumiddin. Boleh baca Maliki Yaumiddin, ma-nya tak panjang, itu boleh. Kita boleh baca tu, dua-dua bacaan keluar. Maliki dengan Maliki. Ya, tapi ingat, Malikin Nas tak boleh panjang. Tak ada bacaan Malikin Nas, tidak ada. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin Nas, tidak ada Malikin Nas. Tapi ramai orang baca Malikin Nas, sampai imam pun ada juga Malikin Nas, tidak ada. Cuba tengok Quran, tak ada tanda panjang Malikin Nas. Tapi Maliki Yaumiddin ada. Maliki dengan sikit panjang. Jadi dua-dua boleh. Maliki Yaumiddin boleh, Maliki Yaumiddin boleh. Nah, itu saja.